Bab 8 famous tahun ni. Okey. Dalam bab 8, kamu belajar 3 perkara. 3 perkara. Iaitu pengaruh kedatangan Islam di Malaysia. Pengaruh dalam bidang apa? Dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi. Jangan fikir, senang lah cikgu, 3 je. Sorry. Setiap satu ni banyak kot. That's why join seminar. Sebab tu nanti Sir Syahiran, Sir Syamil, Cikgu Rosa, all three gorgeous ni akan terangkan kau-kaunya. Akan bentangkan betul-betul secara detail. Join MC Plus. Okey, kamu tengok Dari sudut politik, ada 2 kesan. Pertama, kesan dari segi pemerintahan. Apa perubahan yang berlaku dari segi pentadbiran dan pemerintahan di negeri-negeri di tanah Melayu setelah berlakunya kedatangan Islam di negara kita? Kedua, dari segi undang-undang. Dekat sini kamu belajar ada 2 undang-undang. Undang-undang adat dan undang-undang bertulis. Undang-undang bertulis tu penting kan tahun ni kan? Hukum kanun Melaka kan? Joinlah MC Plus. MC, okay? Untuk kamu dengar benda ni. Kami akan terangkan. Dari segi ekonomi, ada 3 kesan. Perdagangan, percukaian, mata wang. Salah satu ni penting kan? Okay. So, dari segi perdagangan, bagaimana Melaka menerima pengaruh kedatangan Islam? Apa perubahan yang berlaku dari segi perdagangan di Melaka setelah kedatangan Islam di negara kita? Kedua, apa contoh mata wang yang diperkenalkan setelah Islam sampai ke negara kita? Apakah ciri-ciri mata wang Islam? Apakah contoh mata wang Islam di negeri-negeri di tanah Melayu? That one you have to know. You know why? Because ada dekat skop soalan objektif. Dan perkara ketiga dalam ekonomi adalah segi cukai. Ada berapa bentuk cukai yang diperkenalkan setelah Melaka menerima Islam? Berapa bentuk cukai di Pelabuhan Melaka? Ada 2 kan? Ada 2 kan? Nak tahu lanjut? Tunggu. Okey? Ketiga, pengaruh ketiga dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ada 4 pengaruh. Iaitu pengaruh dari segi pendidikan yang kamu belajar. Ada pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Nak tahu lanjut? Tunggu seminar. Okey, cara hidup. Bagaimana berlakunya perubahan dari segi cara hidup bila Islam datang? Ketiga, kesenian. Apa bidang kesenian yang mendapat sentuhan Islam? Contoh, seni bina masjid. Contoh, cikgu bagi sikit je. Okey, dan terakhir dari segi bahasa. So, bila kamu study setiap satu bab, bermula daripada bab 1 sampai bab 9 form 5, bab 1 form 4 sehingga bab 9 form 5. Hendaklah kamu mengetahui apakah perkara yang terkandung dalam setiap bab. Di manakah soalan selalu bermula? Bahagian manakah soalan struktur bermula? Bahagian manakah yang memerangkap kamu dari segi soalan esei? Bahagian mana pula adalah skop soalan objektif? Jangan pandang sepi dekat sudut maklumat. Di situ ada terkandungnya soalan objektif. Okay, now, Sir Syamil. Terima kasih banyak-banyak kepada Miss Rosa. Baik. Hai semua. Dia nak SS. Dia nak SS. Oh, dia nak screenshot ke? Okey, silakan. Dia nak screenshot sekarang. Jangan suruh Miss Rosa besarkan tulisan. Sebab selalunya orang gemuk tulisan kecil. Tapi Miss Rosa okey je. Dia 45 kg. Diorang semua macam Sir Syamil konnichiwa. Oh, korang je. Ingat lagi benda tu Okey, Upin korang kena ada juga Terima kasih korang semua. Baik, dia macam ni abang kakak yang dihormati sekalian. Tadi saya ada baca komen-komen korang. Lepas tu saya nampak kata Miss laju lah. Dia bukan laju. Sebenarnya sekarang kita dalam kelas overview. Awak kena faham satu benda. Bila overview kita tak sentuh secara detail. Kita just bagi tahu awak, bagi awak ingat balik. Awak belajar apa sebelum-sebelum ni? Bagi jiwa kacau. Manalah tahu kan. Yelah kita kadang-kadang belajar kan. Lepas tu bila dah belajar waktu dalam bilik, tiba-tiba keluar bilik tu terhantuk kepala. Pokok lupa. Itu normal bagi kita semua tu. Okay? Baik gang. So, saya buat sedikit overview mengenai bab 9 dengan bab 10. Baik. Saya faham dan saya cukup yakin majoriti pelajar-pelajar di seluruh Malaysia dia kata bab ni paling susah. Saya tak tahu kenapa korang cakap ini bab yang paling susah, bab 9, perkembangan Eropah. Kan? Majoriti semua cakap benda tu. Jadinya geng, kat sini hari ni kita nak bagi sedikit overview kepada awak sebenarnya dekat dalam bab 9 ni apa perkara yang awak pernah belajar. First of all, dalam cerita bab 9, tajuk dia berkaitan dengan perkembangan Eropah. Awak tengok dia kata apa? Perkembangan Eropah. Sebenarnya dalam topik ni dia gabungkan 2 cerita.
Yang pertama, cerita yang kita nak belajar adalah berkaitan dengan kejatuhan Eropah. Jadi mundurnya, jadi teruknya Eropah tu dalam keadaan yang sangat-sangat tak bagus, dalam sangat keadaan yang kita nak panggil apa keadaan yang teruk kritikal lah waktu tu. Biasanya macam ni tau. Biasanya macam ni. Kita belajar bab 2, ada Yunani, betul? Ada Rom. Ya, kita ada Yunani, ada Rom. Waktu tu Eropah tengah mencanak, Pak. Eropah tengah mencanak, naik kau-kaunya. Tetapi sampai satu masa, geng-geng Eropah ni diorang down balik. Diorang down balik. So dekat situ kita belajar pasal zaman gelap. Tetapi kalau kita tengok pada hari ni, Eropah ni makin menaik. So start bila kenaikan Eropah ni? Start daripada zaman Renaissance. Cumanya dekat Renaissance ni dia cerita, kenapa orang Eropah daripada duduk bawah yang jatuh gedebuk tu, tiba-tiba boleh naik. So dekat situ cerita pasal Renaissance. Clear? Okay. Mesti adalah faktor-faktor dia. Semangat inquiry lah korang bagi tahu. Apa lagi? Kedudukan strategik dekat Laut Mediterranean. Itu antaranya. Lepas tu, start daripada orang Eropah dah naik ni, orang Eropah diorang dah power, dah hebat apa semua. Waktu tu lah diorang ada ilmu yang cukup hebat ataupun diorang ada ilmu-ilmu yang diorang dah belajar. Jadinya geng, start daripada situ dah berlakunya peristiwa-peristiwa yang lain. Senang cerita, ini tak ada ilmu. Dekat sini diorang dah ada ilmu. Renaissance. Yang disebabkan oleh Renaissance ni, diorang dah berilmu, berlakunya benda-benda yang lain. Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Contoh Reformation. Reformation ni sebenarnya saya boleh katakan dia adalah salah satu kesan daripada Renaissance. Kesan daripada Renaissance. Sebab apa? Ialah sebab kan Reformation kita semua tahu kan. Kita tak tahulah, mungkin yang waktu sekolah itu hari waktu tahun lepas form 4 bab 9 hujung-hujung selalu sakit tak datang sekolah kan. Ya, kita faham. Selalu sakit tak datang sekolah, MC banyak, abang tak baca. Okey. Reformation ni abang kakak yang dihormati sekalian, dia bukanlah berkaitan dengan perubahan apa semua. Dia hanyalah berkaitan dengan pertambahan satu mazhab. Sudah mazhab apa ni? Syekh Syami jangan ajar Syiah pula Syekh Syami. Maafkan saya, bukan Syiah. Agama Kristian. Kristian kan dia waktu tu asal-asalnya Kristian ni mazhab dia contoh. Mula-mula ada mazhab. Contoh mazhab Syekh Syami. Lepas tu Syekh Syami ni kau ajar, korang semua tak suka, korang ada pula seorang lagi yang power, yang hebat. Ada nama dia apa? Nama dia Syahiran. Contoh. Dia ada mazhab Syahiran pula. Dah dua-dua pula macam tu. So nampak tak? Itu dekat Reformation. Which is nak tahu detail nanti kita akan terangkan dalam seminar lah benda ni. Benda tu. Miss Rosa baik? Tak. Bukan. Miss Rosa kita tak masuk campur dalam urusan-urusan mazhab-mazhab ni, biarlah. Bahaya. Janganlah. Gang. So Reformation disebabkan Reformation ni lah berlakunya ada dua mazhab dekat Eropah, mazhab agama Kristian. Seterusnya, next, kita belajar pula kesan daripada Renaissance berlakunya satu revolusi, iaitu revolusi pertanian dan revolusi perindustrian. Awak kena faham satu benda, satu maksud. Revolusi tu benda apa tu? Apa tu revolusi? Revolusi ni berubah. Revolusi ni adalah berubah. Contoh, saya ambil contoh. Kita ambil satu revolusi, iaitu revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian maksudnya revolusi kilang. Perubahan kilang. Jadinya maksudnya sebelum wujudnya revolusi kilang, saya ambil contoh satu benda, iaitu saya ambil kasut. Saya suka explain kasut ni. Kasut sebelum wujudnya revolusi ni, orang nak buat dia guna jahit dia, guna tangan. Jahit satu-satu. Sebelum apa? Ambil jarum tuan, jarum. Contoh ni jarum kan. Nak masukkan benang tu bukan main lagi, susah. Dia kan nak masuk benang, bukan main lagi kan. Tapi disebabkan berlakunya perubahan. Maksudnya manusia dah tak gunakan tangan untuk jahit, susah, payah apa semua. Manusia gunakan kilang. Yes, that's what we call as a revolusi. Guna mesin.
Okay? Dan settle pasal revolusi. Lepas tu kita belajar lagi satu, iaitu kita panggil sebagai penjelajahan. Yang mana waktu ni orang Eropah, diorang cuba nak pergi teroka dunia luar. Diorang nak teroka dunia luar, diorang nak tengok apa yang ada dekat kawasan Asia. Tahu kenapa dia pilih Asia? Banyak-banyak tempat pilih Asia. Tak pergi. Kenapa tak pergi Antartika ke? Antartika ke, Arktik ke, Kutub Utara, Kutub Selatan. Dia pergi sana lah. Orang Asia cantik lah tu. Oh, mau tak cantik? Tengok Miss Rosa pun kita dah tahu. Of course. Cantik dia kan. Okey, sebabnya kawasan Asia adalah kawasan yang kaya. Jadi itu bab 9 yang kita nak belajar. Nanti dalam 9 kita akan terangkan secara detail. Masuk pula bab 10. Bab 10 kita belajar pasal dasar British dan kesan terhadap ekonomi. Geng, dalam bab 10, 4 benda yang utama kita akan tekankan. 4 benda yang utama kita akan tekankan. Yang pertama, ekonomi tradisional dan dagangan. Okey, sebenarnya benda ni sepatutnya satu subtopik. Boleh saya katakan macam tu, Miss Rosa ataupun Puan Syairah, boleh? Sebenarnya satu subtopik ni, ekonomi tradisional dan dagangan. Sebab dia just, orang kata cerita perbezaan. Okay, macam ni lah, bang kakak semua. Orang padi, korang pernah tengok kan mesin padi? Korang tengok kan mesin padi warna kuning. Korang semua pernah tengok benda tu kan? Itu mesin. Itu ni. Ekonomi dagangan. Macam mana orang zaman dulu nak kutip padi semua tu? Mesin tu tak ada lagi orang zaman dulu. Oh, dia kutip padi guna kerbau. Oh, so maksudnya kerbau tu pergi kat padi tu makan. Lepas tu dia berak keluar beras lah. Oh, faham. Macam tu cara dia. Orang zaman dulu padi, bila dah masak, diorang nak tuai padi tu, apa yang dia buat, dia gunalah sabit ke apa, pisau dia guna sabit lah. Dia pegang, ni padi dia pegang, kiris, potong satu-satu. Guna tangan je, tetapi bila dah berubah, ekonomi dagangan, diorang gunakan mesin. Itu antara perkara yang kita akan tengok secara detail. Yang saya bagi tu contoh saja. Okay? Baik, lepas tu geng, kita cerita pula bila British dah kuasai negara kita. Bila British dah kuasai negara kita, waktu tu British dia nak buat undang-undang dia tersendiri. Masalahnya negara adalah negara kita. Tetapi bila British datang, dia buat undang-undang dia. Antaranya, dia buat satu enactment. Tak silap saya, betulkan saya, Miss Rota ataupun Cik Syairan, enactment padi ataupun undang-undang padi. Enactment tanah padi. Enactment tanah padi, ya. Dia tak bagi penduduk-penduduk tanah Melayu nak tanam getah. Waktu tu kan getah tengah famous. Getah tengah famous, getah tengah mahal. So semua orang nak tanam getah. Jadi orang Melayu pun nak tukarkan tanah padi tu. Padi dia macam tak berapa, orang kata harga dia tak berapa mahal nak berbanding getah. So kita orang Melayu ni naklah tanam getah. Dia tak bagi, bye. So itu antara yang kita cerita dalam perkara yang ketiga, dan seterusnya cerita pasal kesan-kesan dari segi ekonomi. Kesan dia simple. Ada kereta api, ada sekolah, adanya hospital. Itu kesan dari segi ekonomi British. Okay, so saya pass kepada Sir Syairan untuk cerita pasal bab-bab tingkatan 5. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih. Sir Syairan, kejap Syairan, diorang nak screenshot benda ni. Okey, Tak apa, okay, sir. Kita bagi masa 3 saat. 10, 9, 8. 3 saat. Okey, dah silakan. Okey, terima kasih Puan Rosa dan juga Syed Syami. Boleh tak kalau saya nak sentuh sikit beberapa soalan yang saya sempat tengoklah waktu Puan Rosa dengan Syed Syami tadi. Okey, saya ada berjaya pick ada 4-5 soalan lah. Soalan-soalan simple-simple je. Antaranya soalan yang pertama, sempat lagi ke saya nak study kalau mula dari form 4? Okey, Puan Rosa, any comment? Sempat. Apa tak sempat? Kita ambil masa 3 minggu je study SPM dulu. Tanya Sir Syairan, berapa A dapat? Berapa A1 dapat? Sir Syairan? Tak ingat. Sir Syairan budak pandai Sir Syairan budak pandai. Jadi itulah dia. Jadi jawapannya sempat, tapi kena mula sekarang, bukan sekejap lagi, bukan esok, sekarang. Okey, tu nombor 1. Soalan yang kedua,
ada yang bertanya, okey Puan Rosa okey, boleh ke saya jawab soalan esei lebih daripada 3 soalan yang saya wajib jawab? Silakan. If you still have enough time, then you can answer. Because nanti examiner tu bila dia semak, dia semak semua sebab dia ada nilai-nilai kemanusiaan. Okey, tanggungjawab examiner ni dia akan membantu calon sedaya upaya. Let's say soalan esei kamu perlu jawab 3 but actually you choose 4 untuk selamatkan diri. Why not? You cuba. Kalau dalam masa yang ditetapkan tu kamu mampu untuk jawab 4 soalan, maybe dia soalan yang ketiga you're not really confident dengan jawapan tu, you jawab soalan yang keempat. So bila pemeriksa kertas tu dia semak, dia akan semak semua dan dia akan choose markah yang paling tinggi. But please wahai anak-anakku sekalian, paper tu ni 2 jam setengah. Okay, 2 jam setengah untuk jawab 4 soalan struktur, 3 soalan esei. So setiap satu soalan struktur akan berjumlah lebih kurang 15 minit. Okay, 4 soalan struktur you makan dekat situ 1 hour. 1 hour to complete all the 4 structure question. Kemudian tinggal lagi 1 jam setengah jam, 30 minit untuk satu soalan esei. Dalam masa 30 minit tu, satu soalan esei tu, if you can make it 2 essay, very good. Okay, soalan structure pun kalau dia kata situ, nyatakan dua tutor sejarah kamu hari ini. Okay, kamu tulis Lisa Blackpink, Tomok. Okay, kalau kamu nak tambah satu lagi, Shaizi Sam, boleh? Kamu jawab 3 boleh? 4 boleh. Itu jawapan untuk selamatkan kamu. Okay, continue saya. Okey, terima kasih Puan Rosa. Saya Syami, ada pula, ini saya pick beberapa soalan lah yang daripada student tanya, sempat saya went through tadi. Okey, dia tanya, cikgu, okey ke kalau saya nak jawab soalan, saya tak ingat nama tokoh, saya tak ingat tarikh perkara itu berlaku, saya cuma ingat jalan cerita dan apa yang berlaku. Apa komen Sir Syami? Kalau untuk paper 2, dia tak ada masalah pasal nama tokoh, tarikh ni apa semua. Kan macam tarikh nama tokoh, paper 2 kita tak sangat jalan cerita, faktor-faktor, ciri-ciri. Kalau awak tahu benda tu, bagus. Sangat-sangat bagus. Tetapi paper 1 kadang-kadang dia ada tanya pasal tokoh. Okay, kadang-kadang paper 1 dia tanya pasal tokoh. Tapi tak semua tokoh yang diceritakan dalam buku teks tu, dia tanya dalam paper 1. Antara contoh, kan? Antara contoh biasanya, contoh Ibnu Khaldun. Dia tanya, apakah konsep tamadun menurut Ibnu Khaldun? Macam tu je. Lepas tu dia tanya pula pasal ni. Siapa ni? Yang Jerman dengan Itali tu. Apa nama dia? Lupa dah tiba-tiba ni. Okey, terima kasih. Camilo, Benzo, Ya, ada benda dia. So, Bismarck semua tu. Yes, Camilo. Very good. Okay, itu dia pandangan saya. Alright, satu lagi soalan Cik Syamil, last. Okey, ada student yang tanya ni. Dia tanya, saya pernah dengar cikgu saya cakap jangan jawab soalan-soalan berbau politik. Kerana soalan berbau politik ni betul ke susah nak dapat markah? Silakan. Berbau politik Okey. Tak silap saya lah kan, macam tahun lepas ada soalan pasal Malayan Union. Malayan Union dikata macam sekiranya Malayan Union nak dijalankan, apakah perkara yang perlu dipersetujui? Waktu tu bila viral dekat internet, ramai orang cakap apa tahu? Orang cakap macam, oh pemimpin kita rasa sekarang nak jual negara dah. Pemimpin kita semua nak jual negara dah. Dia sebenarnya macam ni je. Bila dalam sejarah ni, dia memang tak lekan lari daripada politik. Okey, satu lagi nak tambah. Satu lagi nak tambah. Kalau soalan berbau politik, ni soalan cikgu suka ni. Kita orang suka untuk bincang supaya student tahu. Okey, kalau soalan berbau politik, contoh macam ni. Bagaimanakah kita harus memajukan negara Malaysia dari segi ekonomi? Jangan tulis jawapan. Jangan perangkap Malaysia dalam hutang 1.3 trilion. Itu nampak pedas gila. Okey, itu nampak pedas gila. Atau jangan pilih pemimpin yang membazir dengan simpanan 2.6 bilion. Memang kamu masuk kubur. Itu masuk kubur. Okey, jangan jawab yang menyentuh. Yang menyentuh. Kalau kamu tak sentuh, tak apa. Tak sebut nama dia, tak apa. Cikgu dekat sini, cikgu nak bagi 2 jawapan. Satu yang soalan kamu berkaitan politik, okey. Jangan sentuh nama. Bila kamu sentuh nama, sebab setiap examiner dipesan dalam skema jawapan. Calon tidak boleh menyentuh nama tokoh. Contohnya kalau kamu kata, jangan pilih Perdana Menteri seperti Tut, akan menyebabkan hutang negara menjadi 1.3 trilion. Itu pun bunuh. Tu jawapan bunuh kamu sendiri.
Okey? Kak Okey, Rosa, elakkan Kak sebut Rosa, nama. Kak Rosa, Yes. katakanlah tiba-tiba keluar satu soalan. Yes. Adakah anda suka dengan pemimpin sekarang? Ha, sudah. Macam mana? Okey, kalau kamu jawab macam tu, dia ada jawapan pro and cons. Bukan semua pemimpin ni tak baik, bukan. Kalau kamu nampak pemimpin tu tak baik, tak perlulah sentuh secara terlalu peribadi. Janganlah tulis, jangan ada pemimpin Malaysia yang menghabiskan RM2,000 untuk mencuci rambut palsu. Tu nampak sangat sentuh. Jangan sentuh sampai ke tahap macam tu, okey? Bila menjawab hendaklah memberi jawapan yang very rational yang kamu nampak secara overall. Contohnya jika kita hendak memajukan Malaysia, hendaklah memilih pemimpin yang bijaksana untuk menyusun atur sistem pembangunan negara. Memilih pemimpin yang amanah untuk menjaga sistem kewangan negara. Jangan pilih pemimpin yang kleptokrasi apa? Kleptokrasi. Kleptokrasi. Takut Gagak. bini. Oh, ada cakap jangan pilih yang takut bini. Okey, jangan pilih pemimpin yang takut bini. Nampak sangat kamu korek kubur kamu sendiri. Okey. Satu lagi cikgu nak sentuh yang pasal kamu tanya nama tokoh. Okey. Kalau nama tokoh, kalau keluar dekat soalan struktur, hendaklah kamu jawab. Contoh dia kata, senaraikan 2 nama guru sejarah yang membentangkan seminar sejarah pada hari ini. Kamu tulis Lisa Blackpink, Tomo. Sahlah kamu korek kubur. Okey, cari nama yang betul. Contohnya kalau kamu tak tahu, contohnya Otto Edward von Bismarck. Tak boleh ingat semua cikgu. Saya kalau sebut nama orang putih, ketar kepala urat semua putus. Okey, tulis Bismarck saja. Faham? Tulis Bismarck saja. Kalau ejaan salah, contoh, siapakah nama tutor perempuan hari ini? Kamu tulis Rosakila, tapi ejaan salah, jadi Lisa. Tu nampak sangat beza. Okay, so kalau ejaan salah, Raja Chulalongkorn, contoh kalau dia kata, namakan pemerintah Thailand yang berjaya mengekalkan kedaulatan negeri Thailand. Negara Thailand. Kamu tulis itu Raja Chulalongkorn. Ejaan satu salah, dia still accept sebab bunyi masih sama. Jangan Raja Chulalongkorn jadi Raja Syahmi. 70 km beza. So salah. Kalau kadang-kadang diorang ni tersalah apa kak? Saya pernah ada dalam kelas, dia cakap Raja Chulalongkorn. Wajib. Bila sebut Dia tak boleh benda tu salah. kan? Dia tak boleh kan? Tak boleh. Dia, sebab apa? Nama terus berubah walaupun dia macam hampir-hampir cula-cula betul. Yes. Macam cikgu bagi contoh lah. Macam Rosakila, dia walaupun muka macam Lisa Blackpink, ketinggian kurus semua macam Lisa Blackpink, kamu tak boleh ejaan nama dia Lisa. Tetap kamu kena tulis ejaan dia Rosakila. Okey. Saya nak tambah sikit bab tu. Untuk raja-raja Thai ada sedikit tips. Okey. Kalau kamu tak ingat nama Chulalongkorn, kamu tak ingat Bhumipol, kamu tak ingat nama-nama semua raja Thai, kamu cuma ingat satu benda je. Nama raja Thai semuanya merupakan Rama. Rama 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 6, 7. Dia semua Rama. Jadi to be safe, kalau dah tak ingat sangat Raja Thai, kamu just tulis Raja Rama. Kamu tak ingat nombor, at least kamu tulis something. Okey. Jadi itu sahaja. Okey, boleh saya teruskan untuk topik-topik tingkatan 5. Okey, di mana saya nak menyentuh sedikit. Ada masa sedikit, kita pun masa tak berapa banyak ni. Okey, di mana saya nak sentuh untuk 2 bab tingkatan 5. Saya nampak ada komen tadi dia cakap tingkatan 5 susah lah, apalah. Tak susah sebenarnya kalau anda faham. Okey, untuk bab 1 yang kita dah bincangkan, okey, sepanjang tahun ni pada siapa yang belajar lah. Di mana kita dah belajar pasal apa yang dipanggil sebagai imperialism dekat Asia Tenggara. Jadi sebenarnya macam yang Cik Syami dah sentuh tadi, Cik Syami dah sentuh, dia ada kaitan sebenarnya direct dengan bab 9. Yang mana bila bermulanya penjajahan Spanyol, penjajahan Portugal, penjajahan Belanda, dia sebenarnya ada kaitan dengan imperialism barat yang ni. Cuma yang kita belajar dalam bab 9 itu old imperialism, yang ni kita panggil new imperialism. Bezanya senang je. Kalau yang imperialism yang lama ni, mereka pergi ke satu tempat, mereka jajah, bawa balik bahan mentah. Kalau yang modern imperialism,
Mereka pergi jajah tempat tu, dia bawa balik bahan mentah, dia buat barangan siap dekat negara dia, lepas tu jual balik dekat kita untuk mengayakan mereka. Contoh yang paling senang lah, pada siapa yang ikuti kelas saya, kamu mesti perasan. Okey, yang saya akan tanya, apa ubat gigi paling glamour di Malaysia? Apa brand paling glamour? Colgate. Betul. Okey, lepas tu apa minuman blackcurrant paling glamour? Ribena. Lepas tu apa ubat sakit kepala pil paling glamour? Panadol. Maggi yang ramai dah tulis dah macam-macam. Okey, senang je kamu ingat. Kenapa? Benda-benda tu semua jadi glamour dekat negara kita. Simple, sebab penjajah barat British perkenalkan dekat negara kita. Dia buat kilang kat sana, dia jual dekat kita. Okay, so apa yang kita patut tahu? Nombor satu, kita kena tahu pasal dia punya faktor-faktor kedatangan. Simple, bahan mentah, kita punya tanah subur, penduduk kita ramai, penduduk kita subur. Kau faham kan? Pasal ramai penduduk. Okay, jadi dia naklah datang, kedudukan strategik, thank you. Okay, dan kemudiannya yang kedua, kita kena tahu benda-benda yang kita tak sempat sentuh semualah. Antara yang ciri-ciri birokrasi barat. Okay, di mana semua penjajah yang berbeza yang kita belajar. British, Belanda, kita belajar pasal Spanyol, kita belajar pasal Perancis. Semua penjajah tu berbeza. Tapi ciri birokrasi barat semua sama. Di mana dia ada 5 ciri birokrasi dia. Yang pertama, dia mesti buat sistem pemerintahan berpusat. Lepas tu ketua dia mesti governor, general. Lepas tu kemudiannya mesti ada apa? Biro. Lepas tu siapa pula ketua-ketua biro tu? Pegawai barat. Dan juga nombor 5, dia mesti gunakan undang-undang barat. Simple. Jadi kamu ingat benda yang general ni confirm untuk semua penjajah betul. Okey. Lepas tu kemudian yang ketiga, kita tengok pula oleh perubahan oleh barat. Contohnya Spanyol bila masuk ke Filipina, dia tukarkan barang G kepada encomienda. Lepas tu dia buat pula Governor General punya jawatan dan sebagainya. Okey. Dan of course dia perkenalkan apa undang-undang Spanyol. Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Okey, lepas tu kita tengok pula bab 2. Bab 2 kita bincangkan pasal nationalism di Malaysia. Okey, di mana nationalism di Malaysia, kalau kita bincangkan kat sini, kalau kamu perasan, dia ada subtopik dekat sini. Okey, di mana lepas kita belajar imperialism, dia ada pula berlakunya apa yang dipanggil sebagai nationalism dekat Asia Tenggara. Simple sahaja. Masih dalam bab 1 kan? Kenapa? Imperialism mewujudkan nationalism. Jadi, lepas dah ada imperialism, maka penentangan tu merupakan apa? Nationalism. Tapi nationalism yang ni, dia tak ada bincangkan pasal Malaysia. Jadi sebab tu kita masuk ke bab 2, kita belajar pasal nationalism di Malaysia yang khas untuk kita. Dan salah satu sebab lain, sebab mereka ni kebanyakannya, ingat lagi tahap 1, tahap 2. Tahap 1 biasanya sederhana, tahap 2 biasanya apa? Okey, lebih radikal. Manakala dekat negara kita, terbalik. Dalam bab 2, kita masuk-masuk je, kita belajar pasal pejuang tempatan. Ingat lagi tak? Kalau dekat US ada Superman, Batman, Spiderman, kita ada Bahaman. Okey, contohnya Datuk Bahaman, kita ada Haji Abdul Rahman Limbong. Lepas tu kemudian kita ada Tok Janggut, okey, dan sebagainya menentang. Tapi bila lawan-lawan, ada tak yang berjaya daripada ramai-ramai itu? Seorang pun tak berjaya. Maka kita insaf. Okey, rupanya nak lawan British, kalau guna senjata, kita tewas. So apa yang kita buat? Kita mula buat perubahan dengan gerakan apa? Islah. Okey, lawan secara pendidikan. Okey, halus. Okey, lepas tu improve kedudukan ekonomi orang tempatan. Dan seterusnya, ada pula perjuangan pasal apa? Perjuangan melalui apa? Penulisan. Kita tengok novel, akhbar dan juga majalah. Dan juga yang utama, kita ada pula pertubuhan. Pertubuhan kita ada PASPAM, kita ada KMM, yang utama kita ada Persatuan Melayu. Senang je kalau untuk SPM. Pertubuhan Melayu. Kamu tak ingat apa benda Pertubuhan Melayu? Contoh, semua negeri ada. Pertubuhan Melayu Selangor, Pertubuhan Melayu Kelantan, Pertubuhan Melayu Perak. Tapi yang besar, kita ada KMM dan juga yang lain-lain. Kamu kena buka buku, kena baca. And I'll pass to you balik, Puan Rosa. Terima kasih. Bye-bye.
Okey, student, Sir Syairan dah terang kat kamu tentang nasionalisme, betul? Tentang konsep nasionalisme dekat chapter 1, chapter 2, form 5. Okey, bila sebut nasionalisme maksud perjuangan rakyat, kehendak rakyat untuk membina sebuah negara dan bangsa, kehendak rakyat untuk menolak penjajahan luar, kehendak rakyat untuk membuktikan ni negara kita, tanah kita, maka kita perlu membentuk konsep negara dan bangsa. So, dalam bab 3, kamu akan belajar tentang konsep pembinaan negara bangsa. Bagaimana rakyat seluruh dunia bercita-cita untuk membina sebuah negara dan bangsa dengan sebuah negara dan identitinya yang tersendiri. Maka kes ini kamu rujuk kepada pembinaan negara bangsa di Eropah dalam bab 3. Okay. Dalam bab 3 ni ada 3 perkara penting yang kamu kena study betul-betul. Contoh, perkara pertama ialah kamu kena tahu bagaimana konsep pembinaan negara bangsa itu bermula. Konsep pembinaan negara bangsa bermula apabila rakyat sesebuah negara ditindas. Rakyat dinafikan hak dalam mempertahankan negara. Rakyat dinafikan hak dalam menguasai ekonomi negara sendiri. Rakyat dinafikan hak dari segi untuk bersuara. Rakyat dinafikan hak dalam pentadbiran, dalam sistem politik, dalam sistem pendidikan, dari segi peluang pekerjaan, dari segi ekonomi. Apabila rakyat ditindas dan dinafikan hak, maka munculnya nasionalisme, suara rakyat yang menentang, yang ingin membina negara dan bangsa sendiri. Dan konsep ini bermula di Eropah. Maka di Eropah tu kamu akan nampak ada negara bangsa, ada negara yang bercita-cita untuk membina negara aku hanya untuk bangsa aku. Negara mana? Maka kamu belajar dalam bab 3, Itali dan Jerman. Bagaimana Itali harus menghalau bangsa lain keluar dari negara dia. Bagaimana Itali harus memastikan bangsa Austria-Hungary yang menetap, yang dilahirkan, yang membesar di negara Itali itu harus dihapuskan, harus dikeluarkan demi menegakkan bahawa negara aku hanya untuk bangsa aku. Maka Count Camillo Benso menggunakan taktik real politik yang diasaskan oleh tokoh zaman Renaissance iaitu Niccolo Machiavelli. Okey, begitu juga Jerman apabila Otto Edward von Bismarck yang pakai pang tu, yang ada selalu kamu nampak dekat Trojan tu semua tu. Okey, Bismarck ni pernah diceritakan secara detail oleh Sir Syahmi. Betul tak Sir Syahmi? Yes, okey. Ya, betul, pernah betul. cerita secara detail secara detail tentang yang kepala pang tu, okey. Bagaimana Bismarck membina sebuah negara bangsa dia, Jerman hanya untuk bangsa Jerman. Maka dia memulakan sistem real politik dan politik darah dan besti, memastikan bahawa Jerman hanya untuk bangsa Jerman walaupun terpaksa berperang, menyakitkan orang lain, membunuh orang lain, menafikan hak orang lain, tetapi demi mewujudkan, menyatukan sebuah negara hanya untuk bangsa dia, maka Itali dan Jerman sanggup buat macam tu. Cikgu dah terang dalam kelas sebelum ni. Kalau kamu nak tengok dalam konteks dunia moden sekarang, dalam konteks negara moden sekarang, kamu nampak bagaimana Myanmar, Burma membina negara bangsa dia dengan menghalau keluar bangsa Rohingya. Sebab bagi mereka Rohingya bukan penduduk asal Myanmar. Walaupun Rohingya itu dilahirkan, dibesarkan beratus-ratus tahun di bumi Myanmar, tetapi mereka dinafikan hak kerana Myanmar kata Rohingya bukan bangsa mereka. Demi menegakkan sebuah negara Myanmar, maka Myanmar, rakyat Myanmar, tentera Myanmar, pemimpin Myanmar memejamkan mata, membakar kampung-kampung Rohingya, menghalau keluar Rohingya sehingga bangsa Rohingya terpaksa mencari suaka politik di seluruh negara di dunia termasuk negara kita. Faham? Okey. Kemudian perbezaan sangat jelas bila kamu nampak bahawa pembinaan negara bangsa ini bukan semua negara di dunia bertindak secara ganas. Bukan semua negara di dunia mengambil langkah secara real politik untuk menyatukan negara mereka. Okey, ini dibuktikan dengan pembinaan negara Madinah di mana Nabi Muhammad SAW membina sebuah negara Islam yang pertama pada tahun 622 Masihi setelah berlakunya hijrah
dengan konsep musyawarah, dengan konsep toleransi, dengan konsep bijaksana, tanpa menafikan mana-mana hak warga negara tersebut. Dia tidak menghalau keluar bangsa Yahudi dan Nasrani, malah menyatukan seluruh bangsa Madinah dengan satu undang-undang yang very smart yang digubal oleh Nabi sendiri berpandukan wahyu dari Allah, iaitu dengan piagam Madinah. Okey, perkara kedua kamu belajar dalam konsep bab 3 ni adalah kamu belajar tentang ciri-ciri negara bangsa Melaka. Kenapa kamu kena belajar ni? Sebab kita membina sebuah negara Malaysia yang berdaulat berdasarkan ciri-ciri negara bangsa Melaka. Kenapa kita tiru negara bangsa Melaka? Sebab Melaka walaupun negeri kecil, okey, terbina, terkenal seantero dunia. Bagaimana pedagang barat, pedagang timur, negara atas angin, negara bawah angin berkumpul di pelabuhan Melaka kerana takjubnya mereka dengan sistem perdagangan mereka. Takjubnya mereka, terujanya mereka dengan sistem pemerintahan Melaka yang bijak di bawah 9 orang Kesultanan Melayu Melaka. That's why bab 3 ni kamu kena tahu sikit ciri-ciri negara bangsa yang ada 6 tu. Kerajaan, rakyat, wilayah pengaruh, undang-undang, lambang dan satu lagi apa? Lupa dah. Satu lagi ada 6. Okey, ada 6. Nanti cikgu ingatlah tu. Biasalah sejak umur 21 ni. Okey. Kemudian perkara ketiga kamu belajar dalam bab 3 ni adalah warisan negeri-negeri Melayu. Apa dia warisan negeri Melayu? Perkara yang daripada dulu kita buat sampai sekarang kita warisi. Apa dia? Agama Islam, adat budaya, betul. Undang-undang, bahasa Melayu yang daripada dulu kita bercakap bahasa Melayu sampai sekarang bahasa Melayu. Okey. So, antara perkara warisan negeri-negeri Melayu yang famous yang selalu keluar dekat skop soalan esei ni, dia ada 4 ni. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, Kelantan Sistem Jemaah Menteri, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu dan Prinsip Demokrasi di Negeri Sembilan. So, bahagian ni nanti kami akan bagi tahu kamu bahagian mana yang famous tahun ni. Bahagian mana yang agak-agak keluar based kepada analisis. Sabar, tunggu seminar. Started on 19. Okay, starting on 19 Disember, 19 jam. 19 jam anak-anakku sekalian. 19 jam hadap all the three gorgeous ni.